bagaimanakah dengan kesihatan adik-adik? Harap-harap semuanya sihat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup sihat. Janganlah kita jadi seperti di dalam gambar ini. Pastinya adik-adik tidak bersikap pengotor seperti sebahagian kecil pengunjung taman ini. Sudahkah adik-adik bersedia untuk pelajaran pada hari ini? Oh, sudah? Bagus adik-adik. Jangan lupa sediakan pen dan buku nota. Kak Kiki syorkan supaya adik-adik sediakan sebuah buku nota untuk mencatat isi pelajaran dalam ruangan ini. Tentu adik-adik ingat tentang pelajaran kita yang lalu, iaitu golongan kata nama am. Kalau ada am, tentu ada khasnya. Hari ini kita lihat pula jenis kata nama seterusnya, iaitu kata nama khas. Tatam, manjanya anak kucing ini. Anak kucing ini Kak Kiki jumpa tadi. Kak Kiki namakan Tatam kerana seluruh badannya berbulu hitam. Kucing ialah nama am dan Tatam ialah nama khas. Di sekolah, nama am adik-adik ialah murid-murid. Apa pula nama khas adik-adik? Siti Aminah, Abdul Azim, Mark Anthony. Oh, bagus. Sedap nama khas adik-adik ya. Apa pula nama guru adik-adik? Guru ialah nama am. Nama sebenar guru ialah nama khas. Contohnya, Josephine, Margaret, Muhammad Ali dan sebagainya. Oh ya adik-adik, kalau sebut nama guru, mesti didahului gelaran kehormat. Contohnya, Puan Josephine, Cikgu Margaret, Encik Muhammad Ali. Jangan panggil nama sahaja, itu kurang adab namanya. Kata nama khas ialah perkataan yang memberi nama khusus kepada orang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, perkara, institusi, bangsa, bahasa, pangkat dan sebagainya. Cuba adik-adik lihat visual. Apakah nama tempat itu? Ya, taman. Taman ialah nama am. Cuba lihat pula papan tanda. Itu ialah nama khas taman, iaitu Taman Tasik Permaisuri. Kata nama khas dibahagi kepada dua kumpulan, iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup ialah kumpulan manusia dan bukan manusia. Contoh nama khas hidup manusia ialah Rania, Michael, Afia, Datuk Abdullah dan Cikgu Karupia. Contoh nama khas hidup bukan manusia iaitu haiwan dan tumbuh-tumbuhan ialah Cocos nucifera, iaitu nama botani bagi kelapa. Simiau iaitu nama kucing. Contoh nama khas tak hidup ialah Seremban, iaitu sebuah bandar. Proton Saga, jenama kereta dan Perkara 152 Perlembagaan Malaysia berkaitan undang-undang. Oh ya adik-adik, apakah pentingnya Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang Kak Kiki sebutkan sebentar tadi? Ya, Perkara 152. Perlembagaan Malaysia adalah tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita, Malaysia. Oleh sebab itu, wajib bagi kita menguasai bahasa Melayu dengan betul.
Namun, tidak dinafikan kedudukan bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan dikembangkan. Sekarang, adik-adik lihat di keliling dan fikirkan lagi. Cuba catatkan seberapa banyak nama khas yang adik lihat dan yang terlintas dalam fikiran adik-adik. Lihat pula visual di sini. Cuba adik sebutkan nama kepada beberapa benda, kemudian berikan nama khas kepada benda atau haiwan yang adik-adik lihat. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama, walaupun kata nama khas tersebut letaknya di tengah ayat. Perhatikan penggunaan kata nama khas dalam ayat ini. Aswad dan rakan-rakannya kagum apabila melihat bunga bougainvillea pelbagai warna di taman itu. Kumpulan murid itu terdiri daripada bangsa Cina, Melayu, India dan Kadazan. Pelbagai aktiviti diadakan di Taman Rekreasi Rehat Minda. Taman itu terletak di Bandar Seremban. Kehadiran anjing liar si Johnny telah menjejaskan kebersihan taman. Rumput semalu atau Mimosa pudica tumbuh di taman itu. Pokok herba Centella asiatica iaitu pegaga yang berkhasiat untuk kecerdasan otak dan mengurangkan panas badan juga terdapat di situ. Kata nama khas dalam ayat-ayat tersebut ialah aswad, bougainvillea, Cina, Melayu, India, Kadazan, Taman Rekreasi Rehat Minda, Seremban, si Johnny, Mimosa pudica, Centella asiatica. Kesimpulannya, kata nama khas ialah perkataan atau rangkai kata yang memberi nama khusus kepada orang, benda dan perkara. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama. Adik-adik, cuba susun huruf-huruf ini untuk membentuk perkataan atau singkatan kata nama khas. Bagus! Adik-adik memang cekap. Berapakah perkataan dan singkatan nama khas yang adik-adik dapat? Mari kita semak jawapan. Antara kata nama khas yang dapat Kak Kiki fikirkan ialah jawapan Ali, Kedah, Kadazan, Proton, Nilai, India. Sebelum pertemuan kita berakhir, Kak Kiki berikan latihan untuk adik-adik. Berdasarkan perbualan Aswad dan rakan-rakan, senaraikan kata nama khas yang digunakan oleh 3 orang sahabat itu dalam perbualan mereka. Seronok ya, kita dapat berekreasi di taman yang dibina oleh kerajaan tempatan. Dapat kita beriadah dan menenangkan fikiran kita. Betul kata awak itu, Aswad. Dengan berekreasi ini, kita dapat menjaga kesihatan di samping mengamalkan pemakanan sihat seperti memakan ulam pegaga atau nama batoninya Centella asiatica yang tumbuh di sini. Wah, awak pun pandai makan ulam. Saya juga begitu. Saya juga makan pelbagai jenis buah-buahan. Antaranya buah Punita granatum L atau delima. Buah itu mengandungi anti-tumor dan antioksidan. Cuba awak tengok di sudut sana tu. Sampah bertaburan di tepi tong sampah yang disediakan. Ini perbuatan pengunjung taman yang tidak ada kesedaran sivik.
Burung gagak yang mengikut mitosnya berasal daripada anak derhaka yang bernama si Tanggang turut mengotorkan taman ini. Mereka yang tidak menjaga kebersihan alam sekitar boleh dihukum di bawah Akta Alam Sekitar 1971 dan Akta Kilang 1974. Mesra betul mereka ya adik-adik. Adik-adik sempat menyenaraikan kata nama khas dalam perbualan mereka tadi? Mari kita lihat. Seronok ya, kita dapat berekreasi di taman yang dibina oleh kerajaan tempatan. Dapat kita beriadah dan menenangkan fikiran kita. Betul kata awak itu Aswad. Dengan berekreasi ini, kita dapat menjaga kesihatan di samping mengamalkan pemakanan sihat seperti memakan ulam pegaga atau nama batoninya Centella asiatica yang tumbuh di sini. Wah, awak pun pandai makan ulam. Saya juga begitu. Saya juga makan pelbagai jenis buah-buahan. Antaranya buah Punita granatum L atau delima. Buah itu mengandungi anti-tumor dan antioksidan. Cuba awak tengok di sudut sana tu. Sampah bertaburan di tepi tong sampah yang disediakan. Ini perbuatan pengunjung taman yang tidak ada kesedaran sivik. Burung gagak yang mengikut mitosnya berasal daripada anak derhaka yang bernama si Tanggang turut mengotorkan taman ini. Mereka yang tidak menjaga kebersihan alam sekitar boleh dihukum di bawah Akta Alam Sekitar 1971 dan Akta Kilang 1974. Setakat ini pertemuan kita. Jumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Kali ini tajuk perbincangan kita pula tentang satu lagi golongan kata nama, iaitu kata ganti nama. Sekarang mari kita perhatikan gelagat Nana dan keluarganya di pusat membeli belah. Bagus, adik-adik sudah melihat Nana. Nakal juga Nana ya. Ibu melarang Nana pergi ke tempat yang disukainya seorang diri kerana berbahaya. Ibu bimbang Nana hilang atau bermain di eskalator. Kata ganti nama ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan kata nama am dan kata nama khas yang telah kita bincangkan pada pelajaran yang lepas. Teliti pula ayat-ayat yang Kak Kiki sebutkan ini. Mereka membeli belah di sini. Ibu melarang anak-anaknya pergi ke situ. Di situ ada pusat permainan kanak-kanak. Dia ingin pergi ke sana seorang diri. Inilah barang yang menjadi idamannya. Benda itu apa? Nana bertanya ibu. Adik-adik, perkataan yang digelapkan ialah kata ganti nama. Mereka ialah ganti nama kepada Nana dan keluarga. Sini dan situ ialah ganti nama kepada tempat di pasaraya itu. Mungkin tempat itu terletaknya eskalator atau tempat permainan kanak-kanak. Pada ayat 4, dia ganti nama kepada Nana dan sana ganti nama kepada tempat. Ini ganti nama kepada barang atau benda, manakala nya ialah ganti nama kepada Nana. Pada ayat 6, perkataan apa ganti nama kepada benda yang ditanya oleh Nana. Mungkin benda itu yang nama amnya ialah tabung. Ada dua jenis kata ganti nama, iaitu
kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk ialah itu, ini, situ, sini, sana. Apakah pula bezanya antara itu, ini, situ, sini dan sana? Kak Kiki agak-agak tentu adik-adik sedang memikirkan perbezaannya. Bagus. Adik-adik memang mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi. Itu merujuk benda atau perkara yang jauh. Ini merujuk benda atau perkara yang dekat. Sini merujuk tempat yang dekat atau berhampiran. Situ merujuk tempat yang tidak berapa jauh. Sana merujuk tempat yang jauh. Yang pastinya ialah ini dan itu merujuk benda atau perkara, manakala sini, situ, sana merujuk tempat. Kata ganti nama diri pula dipecahkan lagi kepada dua, iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri tanya ialah apa untuk merujuk barang, siapa untuk merujuk manusia atau orang, mana untuk merujuk tempat, benda, orang. Kata ganti nama orang pula ialah ganti nama orang pertama, iaitu orang yang bercakap. Contohnya, saya. Ganti nama orang kedua, iaitu orang yang dilawan bercakap. Contohnya, awak. Dan ganti nama orang ketiga, iaitu orang yang dicakapkan. Contohnya, mereka. Sekarang, mari kita tengok pula penggunaan kata ganti nama dalam ayat. Adik-adik, sila perhatikan perkataan-perkataan yang digelapkan. Perkataan-perkataan itu ialah kata ganti nama. Di sini letaknya pasaraya. Ganti nama tunjuk tempat. Nana ingin bermain di situ. Ganti nama tunjuk tempat. Ibu melarang Nana pergi ke sana. Ganti nama tunjuk tempat. Ini apa, Ibu? Ini ganti nama tunjuk umum, iaitu benda. Dan apa? Ganti nama diri tanya. Barang itu cantik. Ganti nama tunjuk umum, iaitu benda. Bapa membelikan apa-apa yang diminta oleh Nana. Kata ganti nama diri tanya. Siapakah yang melarang Nana berjalan seorang diri? Kata ganti nama diri tanya. Pilihlah yang mana awak suka. Bapa berkata kepada Nana. Mana? Kata ganti nama diri tanya. Awak? Kata ganti nama diri orang. Kami pergi membeli belah di pasaraya itu. Kata ganti nama diri orang pertama. Mereka pulang sebelum waktu maghrib. Kata ganti nama diri orang ketiga. Kesimpulannya, kata ganti nama ialah semua perkataan yang menggantikan nama kepada orang, benda dan tempat. Adik-adik, jika selama ini kita memikirkan bahawa ganti nama hanya untuk orang, jadi hari ini adik-adik tentu sudah jelas bahawa ganti nama ialah semua perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama am dan nama khas, orang, benda, tempat dan perkara. Adik-adik, sekarang Kak Kiki ingin menunjukkan cara-cara menghias bilik darjah atau bilik adik-adik di rumah dengan jambangan ilmu yang cantik. Di dalam bulatan ini ada perkataan-perkataan.
Adik-adik pilih perkataan-perkataan kata ganti nama dan ikatkan pada ranting-ranting mengikut jenis kata ganti nama, iaitu kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kami, ibu, itu, saya, sini, ini, apa, anda, telefon pintar, eskalator, nya, nana, siapa, jurujual, mereka, sana, mana, kita, kalian, situ, beliau dan encik. Mari kita lihat jawapannya. Ganti nama diri orang. Kami, saya, anda, mereka, kita, kalian, beliau, encik, nya. Ganti nama diri tanya. Apa, mana, siapa. Ganti nama tunjuk. Sana, sini, situ, ini, itu. Tahniah, adik-adik telah berjaya menyusun perkataan di dalam jambangan mengikut jenis kata ganti nama. Nampaknya pertemuan kita sudah pun sampai ke penghujung. Seperti biasa, Kak Kiki ingin membekalkan adik-adik dengan latihan penjana minda. Adik-adik lengkapkan karangan pendek ini dengan kata ganti nama yang sesuai. Hari itu ialah hari lahir Nana. Ibu dan bapa ingin memberikan apa-apa barang kepada Nana mengikut pilihannya sendiri. Mereka membawa Nana ke sebuah pasar raya. Nana sangat gembira. Dia ingin bebas berjalan seorang diri, tetapi ibu bapanya melarang. Mereka bimbang akan keselamatan Nana. Sesiapa pun yang bergelar ibu bapa pasti menjaga keselamatan anak mereka. Nana mengajak mereka ke sana, iaitu ke pusat permainan, kerana di sana ada pelbagai jenis permainan. Apabila sampai di pusat permainan, Nana berkata, "Anak patung ini yang saya hendak," sambil memegang anak patung. "Anak patung yang itu pun saya suka," kata Nana sambil menunjuk patung beruang besar yang terletak di suatu sudut. Kemudian Nana pergi ke situ. "Mari ke sini, Ibu," kata Nana setelah dia sampai ke tempat pameran patung beruang besar. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Jaga diri baik-baik. Untuk episod kali ini, kita masih membincangkan tentang golongan kata tugas, iaitu kata bilangan. Dalam golongan kata tugas, kata bilangan ini termasuk dalam kelompok kata prafrasa, iaitu jenis kata yang hadir sebelum frasa dalam ayat. Sebagai contoh, semua murid dididik supaya melestarikan alam sekitar. Semua ialah kata bilangan yang hadir sebelum kata nama, iaitu murid.
5 buah buku tentang keindahan Malaysia telah diterbitkan oleh Kementerian Penerangan. 5 ialah kata bilangan yang hadir sebelum frasa nama berbilang kardinal atau nombor, iaitu 5 buah buku. Segala persiapan menyambut Hari Alam Sekitar sudah dibuat. Segala ialah kata bilangan yang hadir sebelum kata persiapan. Kata bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu. Ada 5 jenis kata bilangan, iaitu yang pertama, kata bilangan tentu. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Yang ketiga, kata bilangan pecahan. Yang keempat, kata bilangan pisahan. Yang kelima, kata bilangan himpunan. Kata bilangan tentu menunjukkan bilangan. Yang pasti, jumlahnya mengikut bilangan kardinal atau nombor, iaitu 1, 2, 100, 2000 dan seterusnya. Mari kita lihat penggunaan dalam ayat. 2 minggu lagi kami akan pergi ke Pulau Redang. Rombongan kami ada 30 orang. Ada 5 destinasi menarik yang bakal kami lawati. Pengunjung pameran pelestarian alam sekitar sudah mencecah 10,000 orang. 100 orang sudah mendaftar untuk menyertai pertandingan maraton sempena Hari Alam Sekitar. Oh ya adik-adik, kata bilangan biasanya berpasangan dengan penjodoh bilangan untuk menjadi penerang kepada kata nama yang mengikutinya. Sebagai contoh, 2 askar. Jika tiada penjodoh bilangan, maksudnya kabur. Sama ada 2 orang askar, 2 company askar atau 2 batalion askar. Oleh sebab itu, dalam situasi ini, penjodoh bilangan itu perlu hadir selepas kata bilangan. Contoh lain ialah 3 orang murid, 10 buah kereta, 5 ekor lembu, 6 ulas durian. Sekarang, Kak Kiki minta adik-adik lihat di sekeliling. Kemudian, cuba bina ayat yang menggunakan kata bilangan tentu. Seterusnya, ialah kata bilangan tak tentu. Kata bilangan ini menunjukkan bilangan yang tidak pasti jumlahnya. Kata bilangan itu ialah beberapa, para, sekalian, semua, banyak, segala, seluruh dan sedikit. Mengapakah agaknya kata bilangan ini digunakan, adik-adik? Ya, betul. Ada pelbagai kemungkinan. Mungkin disebabkan jumlahnya yang banyak hingga tidak terbilang atau sukar dibilang secara kardinal, atau untuk memberikan gambaran secara umum tentang jumlah. Contoh dalam ayat. Para guru telah menjalankan tugas mendidik murid-murid. Semua tempat bersejarah sudah dipelihara. Kita hanya perlu sedikit gula dalam minuman. Beberapa orang murid telah dipilih untuk menyertai program itu. Seluruh kawasan tanaman buah-buahan sudah dipagar. Sekalian pengunjung pameran diberikan cenderamata. Segala harta kekayaannya sudah diwakafkan sebelum dia meninggal dunia. Banyak tempat menarik di Malaysia. Adik-adik,
Satu perkara yang Kak Kiki hendak ingatkan iaitu apabila sudah menggunakan kata bilangan tak tentu bagi merujuk bilangan banyak atau jamak, kata nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Jika digandakan, dianggap salah. Sebagai contoh, semua tempat-tempat bersejarah, seluruh kawasan-kawasan, sekalian pengunjung-pengunjung, segala harta-harta, banyak tempat-tempat menarik. kata bilangan seterusnya ialah kata bilangan pecahan yang membawa maksud sebahagian daripada sesuatu. Sebagai contoh, suku, setengah, separuh, 1/3, 2/100 dan sebagainya. Contoh dalam ayat. Separuh pendapatannya pada bulan itu disedekahkan kepada fakir miskin. Pengusaha pakej pelancongan itu mendapat keuntungan sebanyak 3/4 daripada modal yang dikeluarkan. Setengah hektar tanah miliknya dijadikan kawasan rekreasi. Dia hanya mendapat 1/4 bahagian harta pusaka. Petani itu mendirikan rumah di atas tanah yang luasnya hanya suku ekar. Adik-adik sudah pun melihat penggunaan 3 jenis kata bilangan dalam ayat. Sekarang Kak Kiki teruskan dengan kata bilangan keempat, iaitu kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan membawa maksud ceraian. Contohnya, tiap-tiap, setiap, masing-masing. Sebagai contoh, tiap-tiap minggu pasti ada pertandingan memancing ikan untuk menarik pelancong datang ke situ. Setiap orang bertanggungjawab menjaga kebersihan alam sekitar. Setelah selesai program lawatan, peserta balik ke bilik masing-masing. Seterusnya adik-adik ialah kata bilangan himpunan yang bermaksud longgokan atau timbunan. Contohnya, berbakul-bakul, ketiga-tiga, berabad-abad, beratus-ratus, bertimbun-timbun dan sebagainya. Contohnya, ketiga-tiga beradik itu mempunyai minat yang sama. Kisah Pak Pandir sudah berkurun-kurun diceritakan sebagai teladan. Jutaan pengunjung sudah berkunjung ke Pulau Langkawi sejak pulau itu dijadikan destinasi pelancongan. Sudah berbakul-bakul dia menjual buah durian hasil dari kebunnya. Sampah yang berlonggok-longgok itu dihurungi langau. Kata bilangan himpunan yang berawalan ber hendaklah digandakan seperti berabad-abad, berkurun-kurun, berbakul-bakul, beratus-ratus. Begitu juga kata bilangan himpunan kardinal, iaitu nombor perlu juga digandakan seperti ketiga-tiga, kedua-dua, kelima-lima dan sebagainya. Kata nama selepas kata bilangan himpunan yang membawa maksud banyak atau jamak tidak perlu digandakan. Contohnya, jutaan pengunjung, ribuan penonton. Salah dari segi tata bahasa jika digandakan kata nama tersebut. Jutaan pengunjung-pengunjung, ribuan penonton-penonton. Adik-adik, Kak Kiki sudah membicarakan tentang 5 jenis kata bilangan. Kak Kiki harap adik-adik sudah boleh menggunakan kata bilangan yang betul.
Adik-adik, dalam kotak ini ada 20 kata bilangan. Adik-adik masukkan kata bilangan tersebut ke dalam bulatan yang disediakan mengikut jenis. Masing-masing, kedua-dua, 1000, setiap, 3, tiap-tiap, semua, beberapa, setengah, berabad-abad, puluhan, sekalian, sedikit, 10, berpuluh-puluh, 1/4, 2/100, 3/4, banyak, 100. Sudah asingkan kata bilangan tersebut mengikut jenis? Sudah? Oh, bagus. Cuba bandingkan jawapan adik-adik dengan paparan jawapan ini. Kata bilangan tentu 1000, 3, 10, 100. Kata bilangan tak tentu semua, beberapa, sekalian, banyak, sedikit. Kata bilangan pecahan 1/2, 1/4, 2/100, 3/4. Kata bilangan pisahan masing-masing, setiap, tiap-tiap. Kata bilangan himpunan kedua-dua, berabad-abad, puluhan, berpuluh-puluh. Pertemuan kita pada kali ini seakan-akan tidak lengkap jika Kak Kiki tidak membekalkan latihan untuk adik-adik. Adik-adik lengkapkan cerita tentang penderitaan sungai dengan kata bilangan yang sesuai. Dengarkan suara hatiku. Aku ialah sebatang sungai, tempat banyak ikan bernaung. Kini aku sakit dan tidak dapat mengalir laju. Penyakit aku disebabkan bertimbun-timbun sampah yang dibuang oleh manusia ke dalam perut aku. Sampah tersebut menyebabkan pembiakan mikroorganisma yang menggunakan oksigen untuk respirasi. Warna aku sudah bertukar daripada jernih kepada keruh dan berlumut. Tiap-tiap hari pasti puluhan ikan mati disebabkan kekurangan oksigen. Aku telah wujud di sini sejak berkurun-kurun lamanya. Dahulu, hidup aku tenang. Semua manusia menghargai aku kerana aku menjadi sumber utama kehidupan mereka. Kini, ada juga usaha pihak berkuasa untuk memelihara aku.
Mereka menggubal beberapa akta untuk menjaga aku. Aku sangat gembira kerana aku mendengar berita bahawa banyak pengusaha kilang sudah didenda berpuluh-puluh ribu ringgit kerana membuang sisa kilang ke dalam perut aku. Sedih ya, sungai kita sudah tercemar akibat perbuatan manusia. Marilah kita menjaga kebersihan sungai dan lestarikan keindahan alam sekitar. Setakat ini pertemuan kita. Jumpa lagi. Kak Kiki hendak bertanya. Sila angkat tangan, ya adik-adik semua. Siapakah yang amat sihat dalam kelas ini? Siapakah yang paling sihat dalam kelas ini? Dan siapakah yang sihat sekali dalam kelas ini? Apakah yang Kak Kiki tanya? Ya, Kak Kiki bertanya, adakah semua murid sihat? Siapa yang amat sihat? Siapa yang paling sihat? Dan siapakah yang sihat sekali? Oh, bagus. Semuanya sihat. Adik-adik, soalan-soalan Kak Kiki tadi ada kaitannya dengan tajuk kita pada episod kali ini, iaitu kata penguat. Kata penguat juga termasuk dalam golongan kata tugas kelompok kata prafrasa. Adik-adik masih ingatkah bahawa kata tugas ini ada 4 kelompok? Kata penguat ialah perkataan yang letaknya di hadapan atau selepas kata adjektif. Kata penguat ini berfungsi untuk menguatkan lagi maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif. Cuba adik perhatikan frasa ini yang Kak Kiki sebutkan sebentar tadi. Amat sihat, paling sihat, sihat sekali. Kata penguat, kata adjektif, kata penguat. Amat sihat, paling sihat, sihat sekali. Kata penguat amat terletak di hadapan, iaitu sebelum kata adjektif sihat. Kata penguat paling terletak di hadapan, iaitu sebelum kata adjektif sihat. Kata adjektif sihat terletak di hadapan kata penguat sekali. Kata penguat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Adik-adik, jelaslah kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Tentu adik-adik sudah kenal kata adjektif. Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif atau frasa adjektif. Perkataan-perkataan itu ialah terlalu, paling, cukup, makin, agak, kurang. Contoh dalam ayat. Ikan hiasan tidak terlalu mahal untuk dipasarkan. Nasi lemak itu paling sedap. Jalan di kawasan itu agak bahaya. Pakaiannya sudah cukup cantik. Minuman ini kurang manis. Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang atau yang mengikuti kata adjektif.
Perkataan-perkataan itu ialah sekali, benar, nian, betul. Contoh dalam ayat, industri ternakan ikan baik sekali untuk diceburi. Nyaman nian udara di kawasan tanah tinggi. Cantik benar lukisan ini. Jernih betul air kolam ikan ternakan ini. Kata penguat bebas ialah perkataan yang boleh diletakkan di mana-mana, sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Perkataan-perkataan itu ialah amat, sangat, sungguh. Contoh dalam ayat ialah ikan hiasan itu amat cantik. Ikan hiasan itu cantik amat. Beg sekolah yang dibawa oleh murid itu sangat berat. Beg sekolah yang dibawa oleh murid itu berat sangat. Ikan kelah sungguh licik hingga sukar dipancing. Ikan kelah licik sungguh hingga sukar dipancing. Kak Kiki harap adik-adik memahami maksud kata penguat dan perkataan yang berfungsi sebagai kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Aktiviti. Padanan kata penguat dengan kata adjektif. Guru akan membaca petikan yang bertajuk Penternakan Ikan Hiasan di Malaysia. Sediakan kad-kad kosong dan pen marker untuk murid menulis. Kenal pasti kata penguat dan tuliskan dalam kad yang diberi. Adik-adik, Kak Kiki akan membacakan petikan ini dan adik-adik kenal pasti kata penguat dan kata adjektif yang terdapat dalam petikan itu. Kemudian catat dalam kad yang disediakan. Industri ikan hiasan mampu memberi pendapatan amat lumayan kepada pengusaha-pengusaha. Amat dan lumayan. Malaysia mempunyai hampir 250 spesies ikan air tawar. 1/3 daripadanya sangat berpotensi sebagai ikan hiasan yang sangat cantik. Sangat dan cantik. Antara ikan hiasan ialah ikan kelah yang sungguh terkenal dengan kelicikan untuk dipancing dan terkenal sekali sebagai raja sungai. Namun begitu, spesies ikan air tawar tempatan agak sukar untuk dibiakkan dan terlalu mahal untuk dipasarkan. Sungguh dan terkenal. Terkenal dan sekali. Agak dan sukar. Terlalu dan mahal. Kebanyakan ikan hiasan mempunyai sisik nipis yang berfungsi sebagai pelindung daripada bakteria. Kulit ikan mengandungi chromatophores, iaitu pigmen sel-sel yang mempunyai warna-warna tertentu kepada ikan. Ciri-ciri paling istimewa ikan hiasan dilihat pada warna sisik yang sangat cantik. Saiz amat besar. Sirip, tabiat makan, jantina dan gaya berenang yang sungguh menarik. Paling dan istimewa. Sangat dan cantik. Amat dan besar. Sungguh dan menarik. Tahniah adik-adik kerana berjaya mengenal pasti semua kata penguat dalam petikan itu. Syabas dan teruskan usaha lagi. Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah cukup memahami kata penguat yang terdapat dalam bahasa Melayu.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Kak Kiki simpulkan semula bahawa kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Sama ada kata penguat hadapan, kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Seterusnya, adik-adik diminta memilih kata penguat yang betul dan isikan pada tempat yang kosong. Kerap sungguh dia ke perpustakaan sejak kebelakangan ini kerana ingin mengkaji tentang ternakan ikan air tawar. Besar sekali kolam ikan ternakan air tawar yang terletak di pinggir bandar itu. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pegawai pertanian tentang kebaikan industri pertanian amat bernas. Pertandingan memancing ikan di kolam ternakan ikan kurang elok. Janganlah terlalu yakin bahawa kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya, kata guru kepada muridnya. Pergerakan ikan kelah di dalam kolam licik sekali. Saya amat gemar menternak ikan hiasan. Jangan buka tingkap itu terlalu luas kerana angin dari luar sejuk. Indah nian pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Perantau itu terlalu rindu akan kerjayanya sebagai petani moden di kampung halaman. Sekian saja adik-adik. Setakat ini pertemuan kita dalam episod kali ini. Jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Selamat maju jaya.